Bandar ini dibina pada tahun 1899 oleh almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni almarhum Raja Muda Musa, iaitu Sultan Selangor yang kelima. Okey, istana ini telah siap dibina pada 1905. Okey, di belakang saya ini merupakan balai ronseri ataupun balai mengadap yang menjadi tempat rakyat datang mengadap Sultan. Kedudukannya yang jauh di dalam kampung bandar membuatkan ramai tidak mengetahui sebuah istana usang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Selangor lebih 120 tahun lalu. Istana bandar dibina Sultan Selangor kelima, iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni almarhum Raja Musa selepas kemangkatan Nenda Baginda Sultan Abdul Samad Ibni almarhum Raja Abdullah pada tahun 1898. Baginda yang memiliki kepakaran dalam pembinaan dipercayai mereka bentuk istana yang menitik beratkan elemen mendekati rakyat dan privasi keluarga, termasuk menjaga ruang peribadi permaisuri dan setiap puteri baginda. Bangunan ini turut dijadikan pusat pentadbiran dengan kewujudan mahkamah kecil dan kawasan bagi menempatkan pesalah. Okey, menariknya di Istana Bandar ini, di sinilah tempat lahirnya almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu ayahanda kepada Sultan kita yang sekarang. Baginda dilahirkan pada 8 Mac 1926 di Istana Bandar. Okey, kalau tadi kita sentuh mengenai seni bina, dikatakan rakyat boleh masuk akses ke istana ini daripada balai mengadap sehingga tembok batu ni. Okey, di tembok batu ni tertera ayat ingat-ingat jalan kecelaan. Sebagai peringatan bahawa laluan ke belah belakang istana merupakan tempat privasi keluarga diraja. Okey, dikatakan Istana Bandar ini mempunyai lokap dan juga mahkamah kecil di belakang ni yang terdapat menara kubah macam bentuk masjid tu kan. Di situ dikatakan sebagai pejabat dan juga mahkamah kecil. Okey, di sebelah bangunan tu terdapat 2 bilik lokap di mana tempat pesalah dikurung sehingga pesalah ingin dijatuhkan hukuman. Dan dikatakan, ada mitos yang mengatakan di Istana Bandar ini terdapat hukuman pasung dijalankan pada zaman dahulu. Uniknya, istana ini juga turut dikenali sebagai istana 44 bilik. Selain mempunyai ruang yang tidak mempunyai daun pintu dan bilik yang menempatkan dayang istana, juga bilik kecil di bawah tangga. Baginda membiayai sendiri pembinaan istana itu pada 1898 di atas tanah seluas 5 hektar dan mula didiami keluarga diraja pada tahun 1903 sehingga Sultan Alauddin Sulaiman Shah mangkat pada tahun 1938. Hampir keseluruhan struktur bangunan ini diperbuat daripada batu bata dan mortar kapur, manakala tangga dan pintu diperbuat daripada kayu cengal. Bahagian dapur istana turut menunjukkan saiz tempat memasak yang besar, membuktikan istana ini juga dikenali sebagai istana tamasya, memandangkan Baginda Sultan gemar membuat kenduri bagi menjamu rakyatnya. Baiklah, seperti apa yang dapat kita lihat di sini, ini adalah ukiran tembok tembus di mana ukiran ini boleh kita lihat berwarna hijau seolah-olah batu jet yang dibawa dari negara China. Saya difahamkan Istana Bandar ini membawa tukang dari negara China datang ke sini untuk membuat binaan seperti ini dan juga di beberapa lokasi lagi yang terdapat di Istana Bandar yang juga bermotifkan beberapa ukiran yang datang dari negara kolonial dan juga bermotifkan Islam di Timur Tengah. Bangunan Istana Bandar menampilkan seni bina Islam dari India dan Asia Barat, terutamanya dari segi pahat dan ukiran yang ada pada tingkap dan pintu. Selain itu, dinding istana juga menampilkan unsur ukiran dengan pengaruh Cina seperti ukiran ikan dan batu yang dibawa dari negara itu. Istana ini turut diberi sentuhan campuran seni bina Aceh dengan penggunaan bumbung limas dan kolonial ekoran British sudah bernapak di tanah Melayu pada ketika itu. Ukiran bunga Tanjung 8 Kelopak bagi menggambarkan 8 daerah di Selangor pada suatu ketika dahulu turut menghiasi tiang konkrit yang bercirikan reka bentuk kolonial ini. Keindahan reka bentuk terutama di balkoni yang
memaparkan pemandangan masjid turut menggambarkan baginda Sultan Alauddin adalah seorang yang alim dan banyak memberi sumbangan dalam perkembangan Islam sepanjang pemerintahannya. Setelah seharian di Istana Bandar, kita ke Muzium In Situ Bukit Jugra yang terletak kira-kira 300 meter di kaki Bukit Jugra. Ia asalnya adalah sebuah balai polis yang telah dibina pada tahun 1878 semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad ibni almarhum Sultan Abdullah. Ia dibina oleh pegawai polis British iaitu Kapten Harry Charles Sayers, digunakan untuk menjalankan hukuman mengikut sistem kehakiman British pada ketika itu. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1878 suatu zaman pemerintahan Sultan Sir Abdul Samad, yang pada awalnya dia beri nama Penjara Lama Jugra ataupun sebagai Rumah Pasung. Dia dibina kerana untuk sebagai pejabat pentadbiran, yang mana kita nampak di dalam ni antara bangunan terawal suatu tertubuhnya pasukan polis di Selangor. Sekarang kita berada di dalam salah satu lokap yang ada di kawasan ini. Selain daripada lokap, juga di bangunan ini dijadikan penjara. Dan selain daripada lokap, dia juga dijadikan kawasan pentadbiran. So di atas ada satu lagi lokap, yang mana lokap dan di depannya dijadikan sebagai mahkamah. Sewaktu pemerintahan era zaman Sultan Abdul Samad. Yang kita ada sekarang, kita berada di lokap utama yang berada di bawah. Kalau kita tengok, kita masih ada tinggalan-tinggalan awal. Yang ini ialah dikatakan sebagai tempat tidur. Di sana ialah tandas. Dan sebelah ini dikatakan sebagai ruang untuk menunggu, perbicaraan akan diadakan di atas. Muzium ini mempunyai 3 bilik pameran. Galeri A dan B terletak di tingkat bawah, manakala Galeri C terletak di tingkat atas. Selain itu, peralatan penjara, perigi lama dan kesan tapak cari gali arkeologi turut dipamerkan di sini.